Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi dalam kuliah bulanan yang mana dalam 2-3 bulan yang lepas kita telah menamatkan kitab Fiqhul Aulawiyat dan kita masuk kepada tafsiran Al-Quran. Sebagaimana yang saya sebut dulu, saya cadangkan kita baca tafsir ni berdasarkan surah-surah, tetapi tidak ambil ayat demi ayat seperti mana yang biasa, kerana kuliah kita hanya sebulan sekali saja. Maka kita ambil satu surah tu dan kita bincang secara umum kandungan yang ada dalam surah tersebut, supaya kita dapat satu gambaran yang jelas tentang apa yang terkandung di dalam surah-surah yang berkenaan. Dan kita telah selesai surah Al-Fatihah. Kita juga telah masuk surah Al-Baqarah baru-baru ni. Cuma malam ni kita buat rumusan ataupun penutup kepada surah Al-Baqarah ini. Seperti mana yang kita telah bincangkan, surah Baqarah ni salah satu surah yang penting di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW dalam beberapa peristiwa melantik sahabat yang menghafal surah Baqarah ni menjadi pemimpin, menjadi ketua dalam beberapa operasi ataupun dalam beberapa keadaan. Dan ini tercatat di dalam sirah, bagaimana dalam satu peristiwa bila beberapa orang sahabat ni nak keluar, ada urusan apa saya tak ingat masa tu, Nabi nak hantar dia. Lalu Nabi tanya, di kalangan kamu ni siapa yang menghafal surah Al-Baqarah? Lalu salah seorang sahabat tu menjawab, saya hafal surah Baqarah. Maka Nabi melantik orang itu menjadi ketua bagi kumpulan yang berkenaan. Maknanya daripada peristiwa ni kita nampak keutamaan surah Al-Baqarah itu sehingga melayakkan individu tersebut menjadi pemimpin. Kemudian dalam peristiwa yang lain, ada seorang sahabat yang nak kahwin. Dia nak kahwin, dia tak ada harta. Tak ada harta untuk dijadikan mahar ataupun mas kahwin. Duit tak ada, harta tak ada. Lalu Nabi kata, kamu ada hafal Quran? Lalu dia kata, saya hafal surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Baqarah yang dihafal oleh sahabat tadi dijadikan sebagai mahar, mas kahwin. Nabi mengkahwinkan sahabat ini dengan bakal isteri dia ni dengan bermaharkan surah Al-Baqarah. Jadi ini antara keistimewaan surah Baqarah. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah berpesan supaya sahabat-sahabat ni membaca surah Al-Baqarah, terutama di rumahnya. Dan Nabi kata, mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, maka syaitan akan lari daripada rumah tersebut. Mana syaitan akan lari bila dibaca surah Baqarah. Jadi berdasarkan hadis ini kita boleh buat pedoman. Maknanya kalau ada rumah-rumah yang diganggu oleh syaitan, angker, ya, bahasa Jawa kan, angker. Rumah-rumah yang angker ataupun tempat-tempat yang angker ini, jadi cara kita nak bersihkan ialah dengan membaca surah Al-Baqarah. Rumah kita, terutama kalau rumah kita baru duduk ataupun rumah yang lama ditinggalkan. Sebab biasa rumah lama ni kalau tinggal lama, syaitan akan menghuni rumah tersebut dan bermahajalela. Jadi antara cara kita nak bersihkan ialah dengan membaca surah Al-Baqarah. Dan ada setengah ulama dia baca surah Al-Baqarah pada air, ditiupkan pada air dan air itu direnjis sekeliling rumah tersebut, terutama di sudut-sudut rumah tersebut. Itu antara cara kita boleh membersihkan ataupun mengeluarkan ruh-ruh yang jahat daripada kediaman kita. Jadi ini berdasarkan riwayat dan hadis ini kita lihat antara kelebihan surah Al-Baqarah ini. Dan surah Baqarah ini adalah merupakan surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ada 286 ke 268, rasa 286 ayat semua sekali surah Baqarah ni. Dan di dalam surah Baqarah ni diceritakan pertama tentang manusia. Manusia ni dibahagikan oleh Al-Quran kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok orang yang beriman. Orang yang beriman ni disebut dalam permulaan surah Baqarah ayat 1 hingga 5
Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kelompok yang pertama, iaitulah al-mu'minun, orang beriman. Kemudian lepas pada ayat tu disebut orang kafir, wallazina kafaru, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Itu kelompok yang kedua ataupun golongan manusia yang kedua selepas orang beriman, ialah orang kafir. Orang kafir iaitu mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Rasul, menentang wahyu dan juga risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini yang dipanggil dalam kitab sebagai munafik. Dan munafik ini lebih bahaya kedudukannya berbanding dengan orang kafir. Karena orang kafir ini kita kenal dia. Dia tak semayang, dia menentang Islam, dia menolak Nabi. Tapi orang munafik ni bahayanya kerana mereka bersembunyi. Pada zahirnya mereka mengamalkan amalan-amalan agama, tetapi hatinya tidak menerima agama. Sebab tu dalam kitab ta'rif bagi munafik ni adalah allazi istabtan azharal iman wastabtanal kufra. Mereka ni azharal iman, menzahirkan iman dia. Mungkin mulut dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, dia puasa, korban, pergi haji, tapi wastabtanal kufra, menyembunyikan kekufuran. Contoh yang paling jelas dalam sejarah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang yang dipanggil sahabat Nabi. Dia ni macam mana saya sebut dalam kitab-kitab disebut, dia ni tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Bila dia sembahyang jemaah, dia berada di belakang Nabi. Serbannya besar, besar baku. Orang kata serbannya besar baku. Bukan setakat sejadah, kapek dia buat serban. Kalau ambil sejadah tu besar kan, ini kapek tu. Kapek tu dia gulung buat serban. Seolah gitulah di belakang Nabi. Tapi inilah bapak munafik. Bapak munafik yang utama di Madinah. Dan kejahatan orang munafik ini sehingga Tuhan turun satu surah yang khusus, surah Al-Munafiqun, surah orang munafik. Dan disebut dalam beberapa ayat-ayat yang tentang sifat dan kelakuan orang-orang munafik. Ada orang munafik ni bahaya lebih daripada orang-orang yang kafir. Kerana orang kafir ni kita kenal. Orang munafik ni kita tidak kenal. Nabi kenal dan seorang sahabat nama Huzaifah bin Al-Yaman kenal. Tapi sahabat-sahabat yang lain Nabi tidak cerita. Kecuali yang zahir tu Abdullah bin Ubay tu, tapi pengikut-pengikut dia tu ramai juga. Nabi tidak cerita kepada orang. Nabi tak kata orang ni munafik, orang ni munafik. Tapi salah seorang sahabat Nabi dia sebut Huzaifah bin Al-Yaman, yang disebut sebagai sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahsia Nabi. Jadi Huzaifah ni dia kenal siapa yang termasuk dalam golongan munafik di Madinah. Dan bila orang ni mati, Huzaifah ni biasanya tak pergi sembahyang jenazah. Sebab tu Sayyidina Umar selepas Nabi wafat, bila ada orang mati di Madinah, Sayyidina Umar tengok Huzaifah ni pergi ke tidak sembahyang jenazah. Kalau Huzaifah tak pergi, Umar tak akan pergi. Sebab dia tahu itu munafik. Dan Huzaifah strict bab ni. Dia tak cerita kat orang, tapi dia tak pergi sembahyang. Tak pergi sembahyang. Jadi pedoman itu dipegang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah pergi jumpa Huzaifah, tanya siapa dia orang munafik di Madinah. Tapi Huzaifah tak bagi tahu. Tak bagi tahu sebab dia tak nak mendedahkan aib dan rahsia. Jadi ini 3 kelompok, dan 3 kelompok manusia ni akan kekal sampai bila-bila. Sehinggalah hari kiamat. Kita boleh bagikan manusia ni pertama orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Orang munafik ni dia muncul apabila Islam kuat. Sebab itu dalam sirah, orang munafik ni tidak ada di Mekah. Di Mekah ni hanya ada Islam dengan kafir saja. Orang munafik ni muncul di Madinah. Kerana di Mekah Nabi tak ada kuasa politik. Nabi tidak kuat. Ditindas, dizalimi. Jadi orang tidak takut untuk menentang Islam. Orang tidak takut untuk menentang Nabi. Tapi bila di Madinah Nabi diangkat menjadi pemimpin, ada kuasa politik, maka ada sebahagian orang yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Nabi, tak berani menentang secara terbuka. Maka wujudlah golongan munafik. Sebab kalau dia menentang Nabi secara terbuka, dia takut dia diperangi dan dibunuh oleh Nabi. Maka sebab tu dia mengambil pendekatan yang
Orang kata kalau bahasa sekarang ni strategik lah. Pendekatan ni strategik. Bijak bagi dia. Iaitu dia menyembunyikan penentangan dia. Tetapi hatinya tidak menerima Nabi. Tapi kerana Tuhan ni jaga Nabi. Nabi kenal seorang-seorang orang ni. Dan Nabi mengatur strategi dan juga kaedah bagaimana melayani orang-orang munafik ini. Jadi kita pun kena perhati benda-benda macam ni supaya nombor satu sekali supaya tidak ada sifat munafik pada kita. Kerana kalau ada sifat munafik ni bahaya, kita bimbang takut akidah kita rosak. Sebab nifak ini kalau kita baca dalam perbincangan akidah, dia ada nifak yang dipanggil nifak akidah dan nifak yang tidak akidah. Orang munafik di segi akidah, yang ni tak masuk syurga. Kufur ini termasuk dalam golongan yang kufur. Tetapi ada juga nifak ni, nifak perangai. Perbuatan tu perbuatan munafik, tapi tidak sampai menjejaskan iman. Itulah contohnya yang saya pernah sebut, disebut dalam hadis. Nabi kata ayatun nifak. Tanda-tanda orang munafik ni salasun, ada 3 perkara. Tanda ni yang kita boleh tengok pada diri kita sendiri, kepada orang di sekeliling kita. Pertama ialah iza hadasa kazaba. Tu mula-mula sekali nampak tu. Bila dia bercakap, bohong. Dia bila cakap tu mesti bohong saja. Dia tak bercakap benda yang betul. Apa yang dia cakap sebenarnya itulah satu dusta dan juga bohong. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji itu, mungkir janji. Berjanji banyak, terutamanya sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya ni macam-macam, Gajah Rimau pun dia berjanji. Gunung Intan pun semua dia janji. Tapi bila dah menang, orang undi dia, satu pun dia tak buat. Sedap pula jawab, manifesto bukan kitab suci. Tu lebih kurang lah tu. Iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, dia mungkiri janji tersebut. Dan yang ketiga ialah wa iza tumina khana. Dia ni apabila diberikan amanah, kepercayaan, tanggungjawab, maka dia mengkhianati tanggungjawab tersebut. Ni umum. Antaranya kalau beri kepimpinan, beri apa ni, kalau biasa amanah kita ni bagi duit, simpan duit kan. Dia guna duit tu untuk kepentingan peribadi. Simpan harta anak yatim, dia pakai untuk diri dia. Jadi ini dipanggil 3. 3 dalam hadis tu. Ada satu lagi hadis Nabi kata arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Pak ciri ni kalau ada pada satu orang, maka orang ni betul-betul munafik. Kalau ada betul-betul pak ni ada pada satu orang ni memang munafik. Cuma ada ulama dia hurai jugalah, dia kata munafik tu dari segi perangai, tidak akidah. Tapi ada yang mengatakan orang ni memang munafik lah. Sebab Nabi kata ada 4. Yang pertama yang 3 tadi, cakap bohong, apabila berjanji dusta. Yang ketiga mengkhianati amanah. Yang keempat ditambah dalam hadis tu wa iza khasama fajara. Apabila dia berbahas, dia bermantah, orang Kelantan kata keraking. Orang Jawa kata apa tak tahu. Keraking ni makna nak menang. Kalau dia berbahas dengan orang nak menang, dia tak kira dia salah pun. Dia salah pun dia nak menang juga. Itu Jawa kata apa tu macam tu. Kalau tak kata kerah king kerah ni. King kerah nak menang saja. Jadi kalau ada 4 ni, cakap dusta, janji bohong, apabila berbahas bertekan nak menang, dari keempat ialah mengkhianati amanah. Maka Nabi kata kana munafiqan khalisan. Dia ni adalah orang munafik yang tulen. Kalau kita terjemah sahih. Sebab ada ulama kata kalau ada 4 sifat ni, orang ni memang munafik sungguh. Bukan orang beriman. Cuma ada ulama lembut sikit, dia tafsir munafiqan khalisan di segi perangai perbuatan tu betul-betul perbuatan munafik, walaupun akidahnya masih lagi betul. Kepercayaan dia kepada Allah, kepercayaan pada Rasul tu tidak terjejah. Jadi dua-dua pandangan lah. Itu serah pada kita. Saya sebut tu untuk kita tahu. Dan dalam ayat-ayat lain banyak disebut tentang munafik ni. Dan kita perlu, terutama sekarang ni dalam keadaan suasana dunia pada hari ni, politik dan sebagainya, memang perlu kita mengenali sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik ni perlu kita kenal supaya kita boleh berhati-hati. Bukan kita nak kata pada orang kamu ni munafik, orang ni tidak. Tapi kita mengenal tu nombor satu sekali yang saya sebut tadi, supaya kita boleh bersihkan
diri kita. Maka sebab tu kita nombor satu, jangan berdusta. Masa saya sebut dulu lah hadis kan. Orang pernah tanya Nabi, wahai ya Rasulullah, adakah orang beriman ini bahasa jenis kedekut? Nabi kata, boleh jadi ada orang beriman ni dia kedekut. Macam Haji Bakhir. Haji Bakhir tu kedekut. Contoh yang paling klasik lah. Haji Bakhir lah. Dia baik dengan Cikgu Murni saja. Dengan orang lain dia tak baik. Cikgu Murni tak apa lah. Kemudian sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang Islam ni penakut? Nabi kata boleh jadi penakut. Dia sokong pah, tapi tak berani datang markas. Takut kena tukar. Takut kena tahan kenaikan pangkat. Ada jenis di Kelantan tu ada. Kalau pergi ceramah pah, dia balut habis sampai tak nampak muka, nampak mata. Kereta boleh letak jauh-jauh. Takut orang cop dia, dah orang tukar. Ni biasa cikgu. Minta maaf lah, bukan semua cikgu macam tu, tapi biasa cikgu. Pengetua sekolah pun ada. Pencen saja duduk depan lalu cepat ceramah. Dia takutlah. Kita tak kata kat dia sebab kita pun kadang-kadang ada perasaan takut. Tapi Nabi kata orang beriman ni boleh jadi dia penakut. Lalu sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang beriman ni cakap dusta? Nabi kata tidak. Orang Islam ni boleh jadi dia kedekut, boleh jadi dia penakut, tapi dia tidak akan berbohong. Tu kena ingat tu. Sebab tu jangan, pastikan kita ni jangan berbohong. Jangan berbohong. Kecuali dalam keadaan nyawa terancam. Itu cerita lain. Tapi dalam keadaan biasa, janganlah kita berbohong. Cakap berhelah lain, bohong lain. Kena ambil ilmu Tok Cha. Saya selalu buat cerita tentang Tok Cha. Tok Cha ni Tok Sami. Tok Sami ni dia sendiri tak cakap bohong. Sebab salah dari segi pegangan dia cakap bohong. Satu kali dia duduk atas wakaf. Wakaf kan, wakaf tempat orang buat zaman dulu kan, duduk tepi kampung ni orang rehat-rehat. Dia duduk di atas wakaf. Duduk senyap, tiba-tiba orang bawa lembu. Orang ni curi lembu. Bawa lembu tu, erek depan dia duduk tengok. Lepas kawan ni pergi tu, datang orang 5-6 orang kejar pencuri ni. Lalu berhenti tanya dia, Tok Raja. Orang Kelantan dia panggil Tok Raja. Kak apa ni, Sami ni, Tok Raja ada tengok orang bawa lembu ke? Dia pun terfikir lah. Lagipun Tok Cha ni antaranya dia tak boleh campur urusan dunia. Dia tak boleh campur urusan dunia ni, tak boleh. Makan minum tak apa. Lalu dia pun bangun. Dia bangun daripada tempat duduk dia pindah tempat duduk. Katalah dia duduk sini kan, dia bangun dia duduk tempat lain. Lalu dia kata, setakat yang saya duduk di sini tak ada nampak lagi, dia kata. Dia ada jawab tu. Setakat saya duduk sini, mana tempat dia pindah tu, tak nampak lagi orang bawa lembu, dia kata. Jadi dia tidak bohong, itu hello. Hello. Jadi kalau Tok Cha pun tidak berbohong, maka kita orang beriman kenalah lebih lagi jangan cakap bohong. Itu penting. Kena jaga tu. Jadi itu yang penting. Jadi bercakap bohong ni bukan sifat orang beriman. Ini kena tanam dalam fikiran kita supaya kita tidak boleh berbohong. Hatta dengan kadang-kadang kita janji, kalau kamu dulu periksa, aku bagi basikal. Budak ni pun bukan main lagi, sungguh belajar UPSR, dapat 5A. Dia balik minta basikal, kita buat bodoh ya. Akhir kita buat basikal buluh bagi kat dia. Jadi jangan macam tu. Sebab kata ulama, dengan anak pun kita tidak boleh. Imam Bukhari, ni cerita Imam Bukhari, saya cerita dah, saya ulang balik. Dia pernah pergi cari satu hadis. Hadis ni dia tak jumpa. Dia cari-cari, orang kata ada dengan seorang ulama duduk tempat jauh, sebut nama tempat tu. Jadi Imam Bukhari pun pergi ni, kalau kita zaman dulu kan, kena naik bas daripada Kota Baru sampai Kuala Lumpur, satu malam naik bas. Jadi dia pun pergi. Sampai di sana, dia jumpa ulama tu. Ulama tu tengah bagi makan burung merpati. Dia duduk tengok, dia berhenti, dia tak masuk dekat lagi, dia berhenti, dia tengok. Ulama ni ambil benda ni, tabur. Macam kita tabur beras dan tabur jagung. Merpati pun turun tu, dan dia tangkap yang dia nak. Bukhari duduk perhati lama. Pada dia masuk dekat, bagi salam apa semua. Dia tanya lah. Dia kata, bagi makan apa kat burung merpati? Jadi ulama ni jawab, dia kata, aku bukan bagi makanan, aku tabur pasir saja.
Sebab aku nak tangkap burung merpati. Jadi bila tabur pasir ni, burung ni ingat makanan, turun, dia tangkap. Bila Imam Ghazali dengar macam tu, terkejut. Imam Bukhari terkejut. Lalu dia terus minta izin balik. Heran, orang ni heran. Kamu ni mari daripada jauh, tak pernah datang. Tiba-tiba jumpa aku terus nak balik. Tanya dia kata saya datang daripada jauh, memang tujuannya nak ambil hadis. Hadis ni tak ada pada orang lain, kecuali pada Tuhan. Lepas tu macam mana kamu nak balik? Dia kata saya tak boleh terima hadis. Sebab kata Tuhan tipu burung. Tuhan ni boleh tipu burung, dia kata. Jadi bagi saya Tuhan ni tidak sikoh. Tidak boleh dipercayai. Sampai perekat tu. Balik saja, habis duit saja, habis penat saja. Itu Imam Bukhari. Sebab tu hadisnya ia disusul Imam Bukhari, dia anggap as-sahhul kitab. Kitab yang paling sahih ba'dal Quran, selepas Al-Quran. Sebab metodologi dia amat teliti. Dan di situ berkait dengan sikap berdusta. Tipu burung pun tak boleh. Jadi kalau kita pergi mengaim, bubuh udang plastik, itu memang tipu ikan. Itu memang tipu ikan. Menipu ikan. Jadi jangan buatlah, kesian kat ikan. Nanti dia tak undi kita dah pilihan raya. Kalau Imam Bukhari tahu, memang tak boleh pakai orang ni. Mana sampai tahap tu ulama ni teliti dalam bab ni. Sebab bohong ni bukan sikap orang beriman. Bukan sikap beriman. Jadi itu contoh tentang isu ni. Jadi balik pada perbincangan kita tadi. Jadi sebab tu kita kena kenal supaya kita boleh melihat ke dalam diri kita dan membersihkan pribadi kita ni daripada sikap-sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah Baqarah ni juga disebut tentang Bani Israel. Bani Israel ni dan agak panjang. Selain pada Bani Israel disebut tentang kejadian manusia. Dalam ayat yang ke-30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini cerita tentang penciptaan manusia yang pertama, iaitu Adam alaihi salam, yang dicipta daripada tanah. Dan lepas pada surah ni disebut dalam beberapa surah yang lain. Tapi dalam surah ni disebut tujuan utama kenapa Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Tuhan sebut pada kita dia ada 3 objektif. Tapi yang ni yang paling utama, tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita, iaitu dengan menciptakan nenek moyang kita Adam AS, ialah untuk menjadi khalifah. Khalifah ni maksud dalam konteks ni lah wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pengganti. Dalam pemakna khalifah tu sebenarnya orang yang mengganti, successor putih kata. Macam bila contohnya Dr. Mahathir letak jawatan kerana dia tak teringat, maka Tan Sri Muhyiddin yang ganti dia. Itu dia letak jawatan, dia tak ingat. Sebab tu dia sebut dah 2-3 hari dia kata dia tak letak jawatan. Baca dalam khabar kan, dalam 2 hari lepas kan dia cakap di parlimen, dan saya tak letak jawatan. Mana dia lupa dia letak jawatan. Kesian kat dia. Padahal ada ngomong lah. Jadi dia bukan mengganti, tapi dalam konteks ini khalifah ni lah wakil. Wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi. Sebab macam mana kita nak ganti Tuhan? Kerana Tuhan ni sentiasa ada. Dia tidak akan hilang. Tuhan ni kekal sampai bila-bila. Jadi kita ni lah sebenarnya wakil, pengurus kepada dunia sebagai mewakili pihak Allah SWT. Sebagai contoh, umpama kalau kita buka supermarket, kita buka pejabat ke apa, pemegang saham ni melantik seorang CEO ataupun GM bagi syarikat yang berkenaan. Pengurus supermarket, pengurus ladang, pengurus kilang. Yang melantik tu tuan, bukan orang tu hanya makan gaji saja. Jadi dasar kilang itu, dasar supermarket, dasar syarikat ditentukan oleh pemilik. Jadi kita manusia ni umpama pengurus kepada dunia, tapi kita bukan pemilik. Maka sebab itu bila kita jadi pengurus, kita naklah berperanan sebagai seorang pengurus, bukan sebagai pemilik. Hari ini yang jadi masalah dalam hidup kita ini, sebahagian daripada manusia merasakan dirinya adalah pemilik kepada dunia. Maka sebab tu dia buat ikut suka dia. Dia pergi sewa rumah orang, dia repair rumah, dia tambah, dia lupa bahawa dia adalah penyewa. Dia ingat dia tuan. Itu jadi masalah, bergaduh dengan tuan rumah lah. Jadi Allah SWT letak kita ni sebagai pengurus.
Maka sebab tu kita mestilah bertindak sebagai pengurus. Jangan kita buat lebih daripada yang sepatut. Hari ini manusia lupa diri ataupun dia tidak tahu. Ada setengah tu memang dia tak tahu. Kerana dia tidak berakidah. Dia tak beriman. Jadi dia rasa kerana dia cerdik, dia pandai, dia ada duit, dia ada kuasa, maka dia buat ikut suka atas dunia ni. Dia tidak tahu bahawa ada pemilik yang sebenar. Ada setengah orang dia tahu, tapi dia lupa. Dia lupa diri. Bila dia ada kuasa, ada kedudukan, dia tak ingat ada Tuhan yang mengangkat dia dan Tuhan yang melantik dia sebagai pengurus. Jadi tujuan ni kita kena balik pada tujuan asal menjadi khalifah. Khalifatullah fil ard. Wakil kepada Allah SWT di atas muka bumi. Jadi bila kita ingat hakikat ini, kita akan sentiasa bertindak mengikut garis panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Garis panduan ini terkandung dalam Al-Quran dan terkandung di dalam sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asas yang disebut daripada ayat 30 hingga ayat berapa? 30 sampai 39 rasanya. Dia cerita daripada isqala rabbukal malaikata ini ja'alna sehingga akhirnya wa qulna habitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya sampai akhir. Sampai akhir itu disebut cerita ni panjang, satu muka surat. Dalam Quran tu satu muka surat. Satu pipi kisah tentang khilafah, tentang kewajipan sebagai wakil Allah SWT di atas Bani Israel. Bani Israel, Tuhan tunjuk contoh pada kita satu bangsa, satu kelompok kaum yang Tuhan bagi terlalu banyak nikmat tetapi menentang Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel. Dan kalau kita baca dalam sejarah, banyak masalah dunia hari ini tercetus oleh puak-puak Bani yang kita panggil bahasa Yahudi. Yahudi, tapi yang sebenarnya adalah golongan International Jews itu yang diasaskan oleh nama apa tu pengasas dia, saya tak ingat nama dia. Herzl Herzl nama dia. Itu dia yang mengasaskan Jewish antara bangsa ni. Jadi dia ni gerakan ni, dan dia ni mengatur banyak peristiwa dalam dunia ni, perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan benda-benda besar yang berlaku dalam dunia. Kalau mengikut tulisan Ford, Ford ni adalah orang yang mula-mula buat kereta di Amerika. Dia ni buat satu kajian dan dia buat satu buku tentang The International Jews, Yahudi antara bangsa. Dan dia dedahkan dalam buku itu. Tapi buku dia ni susah dapat. Mula-mula dia cetak tu berapa ribu naskah tu, tak sampai 6 bulan habis. Buku tu habis di kedai. Sampai orang nak beli tak boleh. Puak-puak Yahudi ni pergi beli. Dia pergi beli, dia bakar. Dia musnahkan buku sebab pendedahan tu terlalu banyak. Ford ni orang yang mengasaskan kereta dan mereka dulu kan. Ada kereta Ford sampai hari ni tu. Ni orang mula-mula kereta. Dia ni dia buat tulis. Saya ada satu naskah saya beli, sempat beli. The International Jews, Yahudi antara bangsa. Jadi dia dedah satu-satu peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam dunia ni, yang besarnya bermula dengan Perang Dunia yang pertama. Itu memang dicetuskan oleh Yahudi antara bangsa, Jews, the Jewish ni, yang dipanggil Zionis. Zionis antara bangsa ni, bukan Yahudi betul. Bangsa Yahudi tak ada masalah, tapi puak Zionis ni yang menggunakan nama Yahudi. Dan sekarang ni pun yang berlaku di dunia dia di Timur Tengah apa semua ni perancangan Zionis. Dan Zionis ni menguasai dunia. Siapa-siapa nak jadi presiden Amerika, dia pastikan orang ni mesti menyokong Israel. Menyokong Israel. Besar agenda mereka ni. Kita kadang-kadang tidak faham. Patut ada seorang penulis Amerika, Lee Carr nama dia. Dia tulis buku The Pawns in the Game. Bidak-bidak catur. Jadi dia cerita dalam tu perancangan Zionis antarabangsa, mengatur dunia ini mengikut kehendak dia. Buat situ, buat sini, kelang kabut, perang situ, perang sini, apa semua. Dan kita tengok sedagar senjata di Amerika ni, boleh kata semuanya adalah Yahudi. Yahudi belakang tu. Dan yang tokoh-tokoh antarabangsa dalam bidang akademik, dalam bidang sains dan sebagainya, ramai daripada kalangan Yahudi. Yahudi antarabangsa. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi Tuhan cerita pada kita ni sebagai satu iktibar. Dan Tuhan bukan sebut dalam surah Baqarah saja, tapi berulang-ulang. Hampir setiap surah, kalau kita baca, ada cerita tentang Bani Israel, tentang Yahudi ini.
Dan kata ulama ialah kerana Tuhan nak mengingatkan kita orang beriman tentang kejahatan Yahudi ini. Bermula pada zaman Nabi Musa lagi. Perangai dia tu dan kemudian diteruskan pada zaman moden pada hari ini. Jadi kita, musuh kita antaranya yang kita perlu berdepan ialah Yahudi ini. Dan ini yang banyak berlaku. Contoh macam di segi akademik kan, tulisan-tulisan yang membawa orang kepada pemikiran sekular. Charles Darwin ke apa semua ni, Sigmund Freud dalam bidang psikologi dan sebagainya. Kalau kita baca latar belakang tu memang orang Yahudi. Semua orang Yahudi. Dan kita hari ni pun duk pakai seluar jeans. Seluar jeans tu memang Yahudi ya, buat Levi's. Levi's tu antara Yahudi, bukan kata jangan pakai, bukan kata sampai haram pakai. Tapi latar belakang nak tahunya. Kan antara jenama yang terkenal ialah Levi's. Levi's ni asalnya memang Yahudi, nama Lawi. Dalam Arab dia panggil Lawi. Dalam kitab Arab. Dan antara nama yang terkenal di kalangan Yahudi ni nama Levi. Lawi tu Levi. Cuma S Levi's tu milik dia lah. Apostrofi S tu tanda pemilikan. Mana Levi's. Dia yang asah mula-mula. Kemudian dipermodernkan apa semua tu. Maknanya hebat tu. Orang Yahudi ni sampai gitu sekali. Dan orang Barat pun yang sedar marah pada Yahudi. Sebab tu macam Shakespeare ni penulis Inggeris yang terkenal kan. William Shakespeare. Shakespeare ni sastrawan. Kalau kita agak sastrawan lah. Dia ni antara buku yang tulis The Merchant of Venice. The Merchant of Venice tu ialah buku yang menceritakan tentang kejahatan Yahudi. Sherlock, nama dia Sherlock di Venice, Italy. Dia ni memang jahat. Kalau kita baca dalam buku tu memang jahat lah. Jahat. Jadi dia sengaja buat buku tu The Merchant of Venice nak menceritakan seorang gambaran orang Yahudi menguasai ekonomi, memeras masyarakat dan mengambil kesempatan daripada kemiskinan orang lain. Jadi buku tu memang dia menceritakan tentang Yahudi tu. The Merchant of Venice, saudagar Venice, nama Sherlock. Sherlock. Sampai dia ni bui pinjam duit kepada orang tak boleh bayar, bagi harta. Kena rampas harta. Habis harta, bini kena bagi kat dia. Anak bagi. Sampai perekat tu. Ni Yahudi. Dan Yahudi memang setengah tu, kalau berhutang dengan dia, kena bayar hutang, tak boleh bayar hutang, kena hiris daging. Daging tu mengikut berapa banyak hutang kita dengan dia. Kalau hutang tu 1 kilo, kena kerak daging kita ni 1 kilo. Buat bayar hutang. Teruk pada alung lagi. Alung ni kira berat dah ni, bayar berganda. Dia ni sampai daging pun kena kerak. Kalau 1 kilo lah untuk bayar hutang. Mana sampai tahap tu keburukan orang Yahudi. Bukan kata 100% Yahudi macam tu, tapi secara umumnya itulah perangai orang Yahudi. Jadi sehingga Allah SWT menceritakan secara berulang-ulang. Dan terutamanya dalam surah Baqarah. Surah Baqarah ni antara cerita tentang lembu tadilah. Ya, lembu tu berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa tu berlaku peristiwa ni yang saya sebut dulu. Seorang mati. Orang ni budak muda. Ayah dia meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Dia anak seorang, anak tunggal. Jadi pok-pok saudara dia ni nakkan harta itu. Tapi mereka tak ada hak sebab ada pewaris. Lalu dia berpakat, pok saudara dia ni berpakat bunuh budak ni. Bunuh pemuda ni dan kemudian mayatnya diletakkan di sempadan kampung. Antara dua kampung. Kalau macam sini apa kampung sini? Wak Libung lah. Wak Libung kata panjang dengan Meru. Jadi dia letak di sempadan. Jadi bergaduh orang Meru dengan orang panjang. Siapa yang bunuh ni? Jadi orang kata ini orang Meru ni. Orang Meru kata ini orang Kata Panjang. Tak tahu siapa yang bunuh. Akhirnya mereka ni pergi jumpa Nabi Musa. Minta selesaikan kes ni. Tak boleh selesai. Masa tu Bukit Aman pun tak ada lagi apa semua. Jadi tak boleh nak rujuk. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, macam mana nak selesai kes. Lalu Allah SWT mengarahkan Nabi Musa menyembelih seekor lembu betina. Lalu Nabi Musa panggil orang ni, kata innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Allah SWT perintahkan kepada kamu sembelih seekor semulu betina, nak selesai masalah ni. Lalu orang Yahudi jawab, qalu atattakhizuna huzwa. Adakah kamu ni berolok-olok, berjenaka dengan kami? Nak selesaikan kes kena sembelih lembu. Biasa kalau sembelih lembu ni korban, kahwin, tiba-tiba nak selesaikan kes bunuh, suruh sembelih lembu.
Lalu Nabi Musa jawab, qala ma'azallah ya an akuna a'udzubillah ya an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Tuhan daripada menjadi orang yang jahil. Lalu akhirnya sembelih lembu pun nak sembelih tu tanya lagi. Minta kamu tanya wahai Musa, tanya Tuhan kamu apa ni? Wa ma launuha, warna macam mana? Ma hiya, atau mula-mula sebut ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Lembu ni lembu macam mana? Lepas tu tanya warna macam mana? Sifat macam. Akhirnya jadi susah nak cari lembu. Kata ulama, kalaulah dia pergi cari lembu mana-mana, selesai masalah. Tapi perangai Yahudi ni suka berdolak dalik. Lembu yang macam mana? Lembu warna apa? Akhirnya memang panjang. Kalau baca dalam tafsir tu, memang panjang cerita. Kalau saya nak cerita sejam. Cerita nak boleh dapatkan lembu tu. Akhir bila sembelih lembu, diambil lidah. Diambil lidah ni, fadribuhu. Dia ambil sebahagian, tapi ada khilaf di segi tafsir. Ada kata ambil hati lembu, tapi yang masyhurnya ambil lidah. Dikerak lidah lembu tu, diketuk atas mayat. Mayat tu hidup dan tanya, siapa bunuh kamu? Masa tu tak ada DNA, tak ada apa semua, memang tak ada lah. Jadi tanya, mayat tu jawab, orang yang bunuh aku ni, pok-pok saudara aku ni. Dia sebut nama sekian-sekian siapa semua ni. Kelang kabut habis dah cerita tu. Lepas tu mati balik. Dia terus mati balik. Mayat tu mati balik. Baik matilah, kalau hidup lari habis orang. Jadi mati balik. Jadi itu cerita. Jadi ini antara peristiwa yang ada dalam surah Baqarah. Dan kerana itulah surah Al-Baqarah ini disebut surah Al-Baqarah. Mengambil peristiwa daripada lembu betina. Ataupun dalam tafsir yang Indonesia dipanggil sapi betina. Sapi ni sebenarnya lain pada lembu. Cuma beza tu kena tanya orang kampung, saya tak reti beza. Dia lembu lain, sapi lain. Sebab tu orang Melayu kata lembu punya susu, sapi punya nama. Sebab itu menunjukkan makna lembu dan sapi berbeza. Kalau tidak dia tak akan guna perkataan tu. Tapi macam mana sapi dengan lembu ni saya pun tak boleh cerita. Yang saya tahu lembu dengan kebau aja, itu ada beza. Tapi lembu dengan sapi ni macam mana jenis? Siapa yang pandai tahu? Itu cerita semula ada. Kena panggil veterina tu. Ataupun jawatan haiwan untuk explain tu. Jadi sebab tahu Melayu kata lembu punya susu, sapi punya nama. Jadi itu cerita. Jadi ini antara. Kemudian yang akhir saya nak sebut, saya pada tak ada banyak lagi tapi saya tidak nak ulang semua. Antara yang disebut dalam ni ialah tentang tentang albir. Pokok-pokok kebajikan dalam Quran ni. Ayat 166 maksudnya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sekian-sekian sampai akhir. Jadi Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang dinamakan albir. Bir inilah dari terjemah biasanya kebajikan. Kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu? Adakah kebaikan itu dalam ayat ni Tuhan kata, adakah kebaikan itu dengan hanya kita beriman kepada Allah SWT, kita beriman kepada hari akhirat? Tapi tidak. Sebenarnya kebaikan ini bukan setakat iman, tetapi ialah perbuatan-perbuatan baik. Sebab tu dia sebut itu atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Jadi Tuhan cerita pada kita kebaikan ini bukan hanya dengan kita beriman saja. Bukan hanya dengan percaya hari akhirat, percaya pada mereka, tetapi juga perbuatan. Iman ni bukan setakat apa yang ada dalam hati, tapi ialah perbuatan kita. Kita semayang, kita berpuasa, lepas tu kita menolong orang, bersedekah, buat benda yang elok ke apa semua. Lepas tu wal mufuna bi adai, menunaikan janji. Semua ni sabar menempuh je. Semua ni dipanggil sebagai albir. Kebajikan belaka, kebaikan belaka. Sebab ada setengah orang menganggap bahawa bila kita sebut baik, bagus dalam agama, beriman kepada Allah. Bagus ni semayang, bagus ni puasa, bagus ni baca Quran. Tapi dia tidak mempedulikan hubungan dia dengan masyarakat. Jadi dalam ayat ni Tuhan gabungkan antara dalaman dengan luaran kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Kita bagus dengan Allah SWT, percaya pada Tuhan, hafal sifat 20, semayang tak tinggal. Tapi kalau rosak hubungan kita sama-sama manusia, kita tidak sempurna pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita nak hurai secara luas.
Maka sebab itulah dalam keadaan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita juga mesti jaga hubungan kita sesama manusia. Dengan ibu bapa kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, sahabat kita, guru kita, kawan-kawan kita, orang yang satu kerja dengan kita, semua ni kena jaga. Sebab ada setengah orang sembahyang elok, puasa elok, tapi bergaduh dengan mak ayah, tak pergi mari. Ada dalam masyarakat. Pergi haji, Quran tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin, tapi dengan mak ayah dia masalah, tak balik raya, tak balik ziarah pun tak, mak ayah sakit dia tak peduli. Ini ada orang macam tu. Setengah tu dengan adik-beradik, bergaduh dengan adik-beradik sampai bertetok, naik mahkamah. Pasal apa? Hubungan tak elok. Ada setengah dengan jiran tetangga, bergaduh saja dengan jiran tetangga. Sampah dia buat merata, dia kata, dia maki, macam-macam contoh. Ada setengah di pejabat, orangnya bagus, sembahyang tak tinggal, tapi bergaduh habis satu ofis. Semua orang marah, bergaduh dengan dia. Pelik orang ni kalau satu ofis pun bergaduh. Kalau kita tak baik dengan seorang dua orang, mungkin ada munasabah. Tapi kalau satu pejabat ni kita bergaduh semua, ataupun satu kampung kita bergaduh, ni memang manusia luar biasa ni. Tak, tidak gitu kan? Dia dianggap semua orang jahat berlaku. Satu kampung jahat, dia seorang yang baik. Masalah juga. Jadi sebab ni kena imbang, kena jaga. Nabi sendiri menunjukkan contoh yang besar dalam bab ni dengan hubungan dia dengan keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak dia. Dengan isteri terutamanya. Ada setengah orang baguslah lain, tapi balik rumah pukul bini, katok bini, dera. Dalam istilah sekarang, mendera isteri. Dah banyak kes di pejabat apa ni, mahkamah syariah ni, kes-kes yang macam ni. Orangnya elok, sembahyang puasa bagus, kuliah agama pergi, tapi jenis panah barang. Tak boleh silap bini penapa Jepun. Kena terajang. Kebetulan dia belajar tomoy zaman muda. Jadi bini yang jadi punching bag. Nanya bini, heruk habis pipi ni. Jadi ini antara benda yang kita kena jaga. Kalau saya hurai luah lah konsep albir. Jadi Quran dalam surah Baqarah ni Allah SWT menjelaskan kepada kita konsep laisal bir. Kebaikan ni bukan hanya sembahyang bang saja, bukan hanya beriman saja, tapi ni disebut satu persatu. Dalam ayat tu disebutlah wa atal mala ala hubbihi zawi qurba wal yatama wal masaki wa ibnas sabil. Waktu akhir disebut wal mufuna bi ahdihim iza adu wasabirina fil ba'sa wad dara wa hinal ba's. Jadi semua ni Tuhan sebut satu persatu supaya jelas dalam pandangan kita apakah yang dimaksud dengan albir, kebaikan, kebajikan yang membawa kita kepada syurga Allah SWT. Kita boleh masuk syurga bukan hanya sembahyang saja, tapi hubungan kita dengan masyarakat. Kalau tak betul hubungan kita dengan masyarakat, boleh menghalang kita daripada masuk syurga. Hutang orang tak bayar sebagai contoh. Kita ada kemampuan tapi tak bayar. Kita berjanji kita dusta. Kita salah guna kedudukan kita. Kita tipu orang, pecah amanah. Jadi semua ni menghalang kita daripada masuk syurga. Jadi sebab itu kena ingat benda-benda seperti ini, kena ingat. Dan akhir sekali saya nak sebut sebagai penyudahnya, dalam surah Baqarah ni banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Antara yang paling penting yang saya selalu sebut ialah doa yang sempurna. Dalam surah Baqarah tu sebut wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di kalangan manusia ni yang berdoa pada Tuhan, rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sedangkan tidak ada habuan akhirat untuk diri dia. Dia hanya mencari dunia saja. Nak kedudukan yang baik, harta yang banyak, pengikut yang ramai, pangkat yang besar, tapi dia lupa bekalan akhirat. Tapi Tuhan naknya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni manusia yang Tuhan nak. Iaitu mereka yang macam mana? Yang memohon kepada Tuhan, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, kurniakanlah pada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, lindungilah kami daripada azab neraka. Inilah manusia yang disukai oleh Allah SWT. Dia mencari dunia dan mencari akhirat. Dua-dua dia gabung.
Cari dunia saja, itu Tuhan tak terima. Tuhan tak terima orang mati. Jadi sebab tu doa yang paling sempurna kata ulama, yang saya selalu sebut, simple saja, pendek saja, tetapi maknanya merangkumi. Sebab tu kalau kita susah nak ngapa doa ni, apa yang ni cukuplah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup dah tu. Tak baca doa lain pun tak apa dah. Baca ni ya berulang-ulang. Sebab tu dalam tawaf. Dalam tawaf kan buat haji ni dan termasuklah umrah, tak ada bacaan yang sabit daripada Nabi. Tuan-tuan boleh cek lah dalam hadis. Saya setakat yang saya baca lah. Takut saya tak jumpa, saya tak tahu. Tapi setakat saya baca ni, waktu tawaf ni tak ada bacaan yang sabit. Yang datang, yang jelas datang pada Nabi. 7 keliling tu. Kecuali yang sabitnya ialah di antara rukun apa tu sebelum Hajarul Aswad tu. Yamani kan? Yang ni ada dalam hadis. Sahabat meriwayatkan dalam hadis, Nabi bila sampai rukun Yamani, dia tawaf sehinggalah Hajarul Aswad tu, doa yang Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nabi ulang tu. Setiap kali 7 pusingan, bila sampai rukun Yamani, baca. Tapi sebelum ni tak sabit. Yang tabung haji tulis, yang ustaz tulis itu nak membantu kita mengisi amalan tawaf. Kita takut duk menyanyi Hindustan. Lama duk tawaf pun duk main Hindustan lagi, kat kabi-kabi ke apa semua ni, rosak tawaf kita. Ataupun dikir barat ke contohnya. Jadi ulama ni dia nak tolong kita daripada duduk saja tawaf, tak tahu apa, duduk main ambil gambar, maka dia ajarlah doa-doa, tak salahlah kita baca. Tapi yang saya sebut ni yang sabit, yang pasti yang datang daripada Nabi memang tak ada. Yang ada hanya antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Itu memang Nabi tak tinggal. Setiap 7 pusingan sampai situ saja Nabi ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maknanya apa? Nak menunjukkan ini doa yang terbaik sehingga Nabi pilih dibaca waktu tawaf. Tu nak penting. Jadi ini ada dalam surah Baqarah. Jadi hafallah. Yang lain tak apa panjang-panjang tu susah. Nak senang kan angkat kat tangan, ya Allah ya Tuhan aku, macam biasalah. Serah kepada Allah. Kalau dia kata pos skala lah tu ikutlah. Gapo skala tu tak tahulah. Jadi itu baca. Jadi sebab ini merakumi. Kalau kita baca dalam uraian lama, hasanah fid dunia ni antaranya iman yang teguh, amal yang berterusan, kesabaran yang tinggi, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, isteri yang soleh, harta yang berkat, umur yang panjang, kesihatan yang berterusan, sahabat yang jujur, kedudukan yang mulia. Ni semua ni masuk hasanah belaka. Luahnya perkataan hasanah. Akhirat pula hasanah tu masuk apa? Pertama, diampunkan dosa. Sebab nombor 1 sekali kena ampun dosa dulu. Kalau tidak tak payah masuk syurga kita. Wajib pertama minta Tuhan ampunkan dosa, hasanah. Yang kedua, redha Allah. Lepas Tuhan ampun dosa, kena dapat redha pula. Dan yang ketiga barulah masuk syurga. Dan kata ulama, kalau tambah lagi, lindungilah daripada azab neraka. Itu hasanah fil akhirah. Tak payah minta lah makanan yang sedap ke apa, tak payah minta. Sebab kalau masuk syurga, semua dapat. Bini comel. Tak cukup dengan bini, Tuhan bagi 70 bidadari. 70 putih suih. Orang kata putih suih, putih melepuk. Dalam kitab tu disebut, bila dia minum air kopi, nampak air kopi ni putihnya. Siapa air kopi tu nampak tu. Tu dalam kitab disebut macam tu. 70 orang bidadari bagi setiap orang yang beriman. Tak kira bini dia lagi. Kalau dia bini 4, jadi 74 dia orang dapat. 70 bidadari yang cantik, sentiasa dara, perawat dan tidak tua sampai bila-bila. Sebab tu Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Kena ingatlah. Sebab ada dalam hadis kan, mari orang tua depan Nabi sebut orang tua tak boleh masuk syurga. Menangis kawan tu. Dia ni siang malam pagi petang dia minta doa nak masuk syurga. Nabi bila tengok dia menangis, buruklah orang tua menangis kan. Nabi pun senyum. Nabi kata sebenarnya bila orang ni dapat masuk syurga, dia tidak masuk dalam keadaan tua. Dia akan masuk dalam keadaan muda
remaja. Barulah boleh rasa nikmat dalam syurga. Kalau tua umur 95 tahun, dalam keadaan umur 95 tahun, masuk syurga nak buat apa? Makan pun tak boleh, kecil manis, darah tinggi, gauk. Pas kalau dapat 70 bidadari, tengok sajalah. Jadi sebab tu masuk syurga ni dalam keadaan muda, remaja. Dalam keadaan sehat sebab nikmatnya terlalu banyak. Kalau kita masuk dalam keadaan tua, orang tua macam kita, saya ada benda-benda tak nak makan dah. Tengok gitu lah. Dia selera tu Tuhan tarik. Tuhan tarik. Kalau nak makan kadang setengah air kecil manis ni, tak boleh makan, berhenti. Jadi sebab tu Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Tu maksudnya gitu. Jangan rusih lah orang tua. Jadi itu keadaan dia. Bila masuk syurga, nikmatnya terlalu banyak. Sebab tu tak payah sebut. Apa-apa tak payah sebut dah. Sebab semuanya sudah tersedia. Dan kita pun akan mudah sampai bila-bila. Cuma ada benda yang tak ada dalam syurga ni. Yang tak ada nombor satu, tandah. Tu kena ingatlah. Kalau ada orang tanya kan, apa yang tak ada dalam syurga? Tandah. Sebab orang tak berak, tak kencing. Mi Jawa ada. Ada kata tak ada mi Jawa tu mengarut lah. Sebab benda tu kita boleh minta dalam syurga. Terlintas saja datang depan kita. Tapi tandah tentu tak ada. Saya berani kata walaupun dalam hadis tak sebut. Sebab kita tak kencing, tak berak. Nak buat apa kat tandah? Kita buat tandah ni sebab nak kencing, nak berak. Jadi dalam syurga tak kencing, tak berak. Jadi nak buat apa tandah? Lepas tu orang kata macam mana? Makan tak berhenti tu, makan penuh. Nak buang kat mana? Dia keluar melalui perkumuhan. Kalau kita mengaji sains, dia panggil istilah perkumuhan. Perkumuhan ni, kalau kita hari ni, keluar peluh. Peluh itu mengeluarkan makanan-makanan yang kita makan, minuman tu keluar melalui peluh semua. Tapi peluhnya tidak berbau. Tak perlu beli odorono. Tak perlu ambil pucuk apa ni, kayak jamu batu. Tak ada bau, tak ada apa semua. Keluar melalui peluh. Sebab tu tandah tak ada dalam syurga. Ada selagi tak ada ke apa dia? Tak ingat lah. Jadi rokok tak ada tak? Sebab tak ada setengah orang kata saya tak puas-puas atas dunia ni ustaz. Jadi itulah disebut. Jadi hasanah fid dunia ni tadi, hasanah fil akhirah tadi. Dan akhir sekali ialah antara doanya ialah akhir surah Al-Baqarah yang duduk dalam Amanar Rasul. Selain pada tu ada ayat yang terbaik, itulah ayatul kursi. Ayatul kursi ni ayat dia panggil sayyidu ayatul Quran, penghulu kepada ayat-ayat Quran, ketua pada ayatul kursi. Sebab tadi kursi lepas Fatihah kena hafal, jangan tak ingat. Jadi saya tak ingat ustaz ayat kursi, ayat Al-Mari ingatlah. Jadi selepas pada surah Fatihah mesti hafal ayatul kursi. Sebab ayat ni memang fadilatnya amat besar. Nabi sebut dalam hadis, kalau orang tu amal ayat kursi setiap kali lepas sembahyang 5 waktu, tidak ada yang menghalangnya daripada masuk syurga kecuali mati. Makna selagi tak mati tak boleh masuk syurga. Tapi kalau kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, insya-Allah kalau kita mati Tuhan jamin syurga. Ni itu besarnya ayat kursi ni. Sebab tu kena ingat. Cuma ayat kursi ni saya selalu ulang, dia bermula dengan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kebanyakan kita bila sebut ayat kursi wa ilahukum. Tak betul tu. Wa ilahukum tu bukan ayat kursi. Itu salah satu ayat Al-Quran, tapi bukan ayatul kursi. Di ayat lain suku sakat tu. Cuma ulama dalam wirid dia sebut wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illah huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illah huwal hayyul qayyum. Dapat kat kita orang Melayu dengan Jawa ni, itulah ayat kursinya. Mula dengan wa ilahukum. Itu tidak betul. Saya kena betulkan itu dulu. Tapi itu ayat Quran, tapi bukan ayatul kursi. Ayatul kursi bermula dengan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Siapalah wala yaudu hifzuma wa huwal aliyul azim. Tu kena ingat baik-baik tu. Tu ayat kursi. Jadi kena hafalah, yang tak apa kena hafal. Dan kalau boleh nak keluar rumah, nak tidur, nak pergi mana-mana pun jangan tinggal ayatul kursi, terutama waktu nak tidur. Sebab dia boleh menghalang kita daripada gangguan syaitan dan juga pencuri. Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga Baitul Mal. Dan dia bila dia jaga malam tu, orang masuk mencuri, bekerja tak dapat sampai 3 malam tak silap. Malam yang 3 baru dia dapat tangkap. Dia pergi awal lagi tunggu, dapat tangkap pencuri tu.
minta tolong lepaskanlah saya ni. Lepas tolong saya ni bukan sengaja saya susah ke apa. Abu Hurairah tak nak lepas. Dia kata minta tolong lepas. Kalau kamu lepaskan saya ajar ilmu. Ilmu supaya orang tak mencuri. Pencuri tu nak ajar pada dia ilmu. Ilmu supaya orang tak curi barang. Jadi Abu Hurairah dengar ni menariklah. Apa ajar? Dia kata tuan baca ayat Al-Kursi. Tiap-tiap malam baca ayat Al-Kursi, terutama sebelum tidur. Kalau baca ayat Al-Kursi ni jadi keamalan, dia kata pencuri pun tak akan mencuri harta. Oh, hebat ilmu dia. Lalu Abu Hurairah ni kerana janji dah lepas. Lepaskan waktu malam tu, tak bawa pergi polis lah. Lepas kan gitu. Besok dia pergi jumpa Nabi. Dia cerita hadiah pada Nabi. Cerita dia kata dia dapat tangkap dah pencuri tu, tapi mana Nabi kata? Saya lepas dah sebab dia ajar ilmu kat saya. Ilmunya baca ayat Kursi. Nabi ketawa. Nabi kata itulah syaitan. Yang kamu kejar, yang kamu tangkap, yang mencuri itu syaitan. Tapi yang dia ajar tu betul. Yang dia ajar baca ayat Kursi itu betul, Nabi kata. Sadaqaka wa huwa kadzubun, dalam hadis itu. Yang dia cakap dia betul walaupun dia ni pendusta. Kadzub ni pendusta lebih pada kata harapan lagi. Macam ni cakap pelawak ni. Wa huwa kadzub, sadaqaka wa huwa kadzubun. Kadzubun ni orang yang banyak berdusta. Tu kadzub. Kadzaba ni tu dia ada kadzab, kadzubun. Kadzubun ni berat lagi daripada kadzab. Jadi makna syaitan sendiri pun ajar kepada Abu Hurairah. Itu sebut dalam riwayat. Jadi ini kita boleh ambil. Jadi sebelum tidur baca ayat Kursi. Sayyidina Ali biasa dia baca 3 kali. Sebelum tidur Sayyidina Ali dia baca 3 kali ayat Kursi ni. Untuk pelindung daripada kejahatan jin dan manusia dan juga harta benda kita, keluarga kita. Jadi kalau boleh hama ayat Kursi ni. Itu ada terlebih. Yang akhir sekali adalah amanah Rasul. Dalam satu hadis disebut siapa-siapa yang baca pada waktu malam, iaitulah ayatul Kursi, kemudian amanah Rasul, sehingga akhirnya pada setiap malam Nabi kata kafatahu. 2 ayat yang dia baca ni cukup bagi dia. Mana kalau malam-malam dia baca sebelum tidur, kata lepas maghrib, lepas isyak dia baca, ambil ayat Kursi saja. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, sapalah wa huwal aliyyul azim. Lepas tu amanah Rasul ni siapa? Akhir sekali. Nabi kata kafatahu. Cukuplah kedua ayat ni bagi dirinya. Ulama ada kata cukup ni di segi untuk zikir dia pada malam itu, untuk perlindungan dia dan keluarga dia, untuk keselamatan dia. Tapi ada juga ulama mentafsirkan kafatahu cukuplah kalau salah dia tak bangun sembahyang tahajud. Dia niat nak bangun sembahyang tahajud tapi tak jaga. Maka kalau dia baca 2 ayat ni sebelum tidur, maka ayat ni boleh ganti pahala sembahyang tahajud yang dia tertinggal itu. Itu ada tafsiran dia. Kalau baca dalam kitab tu ada 2 tafsiran. Jadi dua-dua tu bagus berlaku dua-dua. Sebab kata tu umum kafatahu, kan Nabi kata 2 ayat ni sudah mencukupi bagi dirinya. Jadi ni boleh kita amal lah. Terutama kalau kita memang malas sungguh bangun sembahyang tahajud, bacalah. Agak-agak boleh jadi. Dan kan satu lagi dalam satu hadis sebelum saya habis, Nabi kata siapa yang baca pada waktu malam 5 ayat yang pertama surah Al-Baqarah diikuti oleh 3 ayat bermula dengan Allahu la ilaha illallahul qayyum, lepas tu start dengan 2 ayat sebelum amanah Rasul. Jadi start dengan alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Lepas tu Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum wa huwal aliyyul azim, lepas tu sambung la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tu lepas tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Lepas tu fayaghfiru liman yasha. Lepas tu amanah Rasul tu sampai habis. Baca ni pada waktu malam dan waktu pagi, Nabi kata menjadi pendinding untuk dirinya, keluarga dan harta dia. Cukup. Ni ada dalam Al-Maqsurah. Kalau tuan-tuan tengok Al-Maqsurah tu ada tu. Start daripada alif lam mim Allah ada dalam Al-Maqsurah kan, mukaddimah dia lepas pada Fatihah tu. Itu ayat tu dalam wazifah surah tu. Ini pun Nabi kata 3 ni kalau kita baca ni waktu pagi, waktu petang, insya-Allah sudah cukup mengawal diri kita, harta benda kita, keluarga kita, rumah tangga kita daripada kebinasaan. Cukuplah ni. Jadi itu antara benda-benda yang ada dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah kalau kita boleh ambil pengajaran dan kita pakai amal lah, setakat yang kita boleh, InsyaAllah akan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kira habislah, selesai surah Baqarah. Tak payah bawa pisang lah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita masuk surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. InsyaAllah kita sambung.
Jadi saya setakat dulu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada nak boleh, saya tak apa. Soalan boleh tanya apa-apa, jawab tu nombor 2 lah. Ya, kalau boleh jawab kita jawab, tak boleh nak jawab macam mana. Ya. Pertama, baca tafsir kabarnya bila Allah berubah itu mati. Anak dia suruh terus sembahyang jenazah dia. Koma tegur. Dia tak ingat cerita macam mana akhir. Saya pun tak boleh ingat cerita tu saja tu. Saya pun tak boleh ingat macam mana peristiwa akhirnya macam mana. Nabi semayang ke tak. Tu. Minta maaf Ustaz kena. Ada hadis ya disuruh supaya kita semakin tua ni kena banyak amalan. Tapi si fizikalnya tapi kita tak mampu sebagaimana dulu. Betul. Tua kan. Mata tak nampak. Tak tidur selalu. Ada pilihan kedua, Allah suka ibadat kita sedikit tapi berterusan. Sedikit berapa banyak minimum? Dia ginilah dia, kita ni secara umum lah, ya saya fahamnya, amal ibadat kita ni selain pada amal yang wajib lah, kita buat mengikut kemampuan diri kita. Hak wajib tu mesti dah tak boleh tinggal, tapi yang tambahan-tambahan ni mengikut kemampuan kita. Kemampuan kita ni kita masing-masing yang boleh nilai, orang lain tak boleh nilai. Orang lain tak boleh, macam saya nak bagi tahu ustaz, ni amalan yang sedikit tu tak boleh sebab kemampuan ustaz saya tak tahu. Ustaz pun tak boleh bagi tahu kat saya sebab kemampuan saya ustaz tak tahu. Jadi kita buat ni berdasar kemampuan yang ada. Itu yang paling penting untuk kita ingat. Dan kemudian yang sedikit tu pun macam tu masuk. Yang maksud berkekalan ni ialah kita boleh buat berterusan. Sebab contoh paling mudah gini ya. Kita orang Melayu, kalau bulan puasa ni kita khatam Quran. Tapi bulan di luar puasa tak khatam. Itu yang masalah kita tu. Jadi tak sepatutnya macam tu. Kalau kita boleh khatam bulan puasa, bulan lain pun kita khatam jugalah. Jadi kita buat amal ni bermusim. Orang kata bulan puasa kita boleh bangun sembahyang tahajud, bulan lain tak bangun. Bulan puasa boleh sembahyang sunat, bulan lain tak sembahyang. Ini masalah kita. Sebab tu kata ulama, baiklah kita boleh buat berterusan. Kalau boleh Quran ni tak khatam sebulan sekali pun tak apa, tapi boleh baca semua. Kita boleh baca setiap hari mengikut kemampuan kita. Kita tidak set mesti sebulan ke 2 bulan, tapi biar setiap hari tu ada ayat-ayat yang kita boleh baca. Itu lagi baik pada kita. Daripada kita pulung-pulung, lepas tu tinggal sebulan saja bersungguh, lepas tu tahun depan pula macam orang Arab menego di Mekah. Bermusim tak boleh macam tu. Sebab tu cari amalan yang kita rasa mudah. Yang kita rasa mudah, sebab kadang-kadang amalan tu sedikit tapi kesannya besar. Macam saya sebut dulu kan, dalam hadis tu, satu kali lepas mai subuh, Nabi tengok sepupu dia Juwairiyah Juwairiyah ni duduk tengah isteri dia lah. Juwairiyah ni duduk tengah subhanallah banyak. Nabi keluar pergi. Keluar balik, kawan tu duduk atas tikar semaya lagi, duduk tasbih lagi. Waktu Nabi balik tu, kalau kita mungkin dalam pukul 8, pukul 9 tu, 2-3 jam Nabi tinggal. Nabi gali kepala. Lalu Nabi kata, kamu nakkah aku ajar kepada kamu zikir ni yang mana kalau kamu baca ni 3 kali saja, sama dengan 2-3 jam yang kamu habiskan itu. Yang dia habis 2-3 jam tu cukup dengan 3 kali baca saja. Lalu Nabi ajar subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi Nabi kata kalau kamu baca ni 3 kali pagi, 3 kali petang, menyamai dengan apa yang kamu baca 2-3 jam tu. Itu dikatakan bijaksana tu. Bijaksana. Kita hari ni semua orang sibuk kan. Jadi kalau nak baca 1000 tu 1000 ni tak buat kerja lah kita. Tak buat kerja. Mari kita baca apa yang kita mampu. Sebab itu Imam Ghazali kalau kita baca lagi kitab dia kata amalan-amalan setiap orang tidak sama. Dia bagi kau, ada orang jenis orang menuntut ilmu. Dia ni dia boleh duduk wirid apa baca lama sebab dia tak ada kerja lain. Tapi ada orang jadi bekerja, cari nafkah, keluar. Orang ni dia tak boleh buat macam orang biasa. Jadi kita buat ni, dia panggil wazifah kita ni biar sesuai dengan kita. Dan pada pandangan saya, kalau kita boleh lekat zikir lepas sembahyang ya subhanallah, alhamdulillah 33, itu pun sudah cukup dah. Yang tu pun kita tak boleh lekat lagi. Kalau kita boleh lekat yang tu saja. Lepas sembahyang kita baca sambil-sambil dalam kereta, kalau tidak mesti duduk atas tikar sembahyang. Kadang-kadang kita sibuk ke apa.
Sambil-sambil kita dalam kereta kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Lepas tu la ilaha illallah dahulu. Cukup dah. Itu kalau boleh lekat 5 waktu, 500 hari tu. 100 500 dah sehari. Dan satu lagi pandangan ulama, Imam Ghazali juga ada sebut, dia kata wirid ataupun amalan kita tidak sama. Ada orang yang dia boleh tumpu masa dia dengan baca Quran. Ada orang dengan semayang. Ada orang dengan berzikir. Ada orang dengan berdoa. Ada orang dengan bersedekah. Ada orang dengan mengajar. Jadi kita buat ni mengikut kemampuan kita. Ada orang dia mengajar. Mengajar tu sebenarnya zikir tu. Walaupun dia mengajar di sekolah, mengajar fardu ain apa semua, itu sebenarnya dia sudah berzikir pada Allah. Jadi kena susung tu, kena susung. Lepas tu yakin yang berkait dengan orang tua. Macam saya pun tua dah 61. Antara pesanan ulama, bila kita tua, kalau boleh elokkanlah dosa. Kita nak buat pahala mungkin tak larat dah nak berdiri banyak, tapi kata seboleh-boleh elokkan daripada melakukan dosa. Terutama macam saya ni umur 61 dah. Jadi bila start 61 ni dia memang menuju masa dia dah. Jadi ulama pesan antara benda penting yang kita kena ingat bila kita masuk 60 tahun ialah kita elokkan daripada melakukan dosa. Nak buat amal mungkin masa ataupun tenaga kita macam kita nak puasa tiap-tiap hari, rasa rebah kita ni. Tapi kalau boleh elokkan dosa. Sebab mengelakkan dosa itu membawa pahala juga. Apa-apalah. Jadi itu antara yang dipesanlah. Ada 2-3 perkara lagi tapi antara benda besar kata ulama, cubalah kita mengelakkan dosa bila kita sudah berusia 60. Okey. Sabah. La ilaha illallah. Ingatkan cerita cerita politik pula dah. Keputusan muktamad belum lagi. Besok ada mesyuarat PAS pusat, mungkin besok akan diputuskan. Cuma ada cadangan daripada PAS Sabah beberapa kerusi. Tapi PAS Sabah ni dia mencadangkan. Jadi PAS pusat yang akan buat keputusan. Tengok besok lah. Saya pun tak berani jawab sebab besok biasanya kita akan bincang dan kita akan ada keputusan. Ada satu soalan. Ya. Apakah tindakan ataupun langkah-langkah Perikatan Nasional terhadap perkembangan kecederaan di antara Amerika dan China di Laut Cina Selatan sekarang? Ada tindakan? Dia gini, dia sikap negara, kita ambil sikap negara. Malaysia ni dulu, sejak dulu lagi, oleh kerana kita negara kecil, di segi penduduk, ketenteraan, ekonomi pun kita ketinggalan banding orang, maka dasar yang diambil oleh kerajaan sejak dulu pun ialah berkecuali. Itu negara kita Malaysia ni, antara pendirian dalam semua konflik dunia ni, kita mengambil sikap berkecuali. Sebab tu bila berlaku pertemuan antara China dengan Amerika ke China dengan India ke apa, memang kita ambil pendirian berkecuali. Kita tidak memihak. Cuma kita pastikan kedaulatan negara kita tidak akan terjejah lah. Itu pendirian umumnya. Jadi isu ni kalau boleh kita tak payah masuk campur. Sebab kalau masuk campur jadi masalah. Ini dia panggil elephant fight elephant. Gajah sama gajah berjuang. Jadi nanti kita jadi geras pula. Kita kacau. Jadi baik kita berkecuali. Dan itu memang pendirian negara. Sejak dulu lagi saya ingat, zaman-zaman dulu pun, zaman perikatan apa, memang Malaysia ni sentiasa mengambil pendirian berkecuali. Berkecuali. Dan kita agak tak berlakulah konflik ataupun pertempuran. Cuma kita bimbang juga, memang kita bimbang. Amerika dia takut pada China ni bukan soal tentera saja, tapi soal ekonomi. Sebab China ni dari segi ekonomi dan teknologi berkembang besar. Amerika cukup takut China ni mengambil alih kedudukan dia dalam dunia. Tambah-tambah dengan isu COVID ke apa semua. Amerika ni memang terjejah banyak ni. Ramai yang sakit dan ramai yang mati. China pula tengah berkembang teknologi dan ekonomi dia. Jadi ni pertarungan dua kuasa ni yang kita baik kita jangan libatkan diri dalam mana-mana. Itu. Okey. Lagi? Ada lagi? Saya terlupa tadi. Tidak, saya berhenti awal lagi. Boleh buka soalan. Tak teringat. Tak ada dah? Oh, tak ada. Okay, tak ada. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.